Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan FC menentang pasukan UiTM, yang mana Kelantan menang 1-0 hasil jaringan dari Sheikh Sobri. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Kelantan FC menunjukkan penguasaan bola yang bagus dari segi menyerang di bahagian wide area. Manakala untuk pasukan UiTM, mereka berjaya menunjukkan disiplin yang bagus dan berjaya untuk bertahan dan mengamalkan corak permainan counter attack dan beberapa kali berjaya breakthrough pasukan Kelantan melalui counter attack, tetapi sayanglah mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk kedua-dua tim, boleh saya katakan dari segi percubaan berbahaya, sebenarnya UiTM ada beberapa percubaan yang berbahaya dan Kelantan juga ada beberapa percubaan yang berbahaya, tetapi kedua-dua pasukan gagal untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan baik untuk menjaringkan gol lebih awal. Dan apa yang boleh saya katakan, UiTM sekarang bukanlah UiTM macam awal season hari tu, yang mana corak permainan mereka juga banyak berubah dan nampaknya mereka lebih yakin dalam kawalan bola dan juga bertahan, yang mana UiTM di awal season boleh dikatakan sebagai lubuk point, tetapi sekarang nampaklah perubahan corak permainan UiTM lebih berdisiplin dan lebih teratur pada pertandingan menentang Kelantan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan dahulu. Apakah yang saya suka tentang pasukan Kelantan pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Kelantan adalah dari segi build up play yang mereka cuba lakukan daripada bawah, yang mana kita boleh lihat di first half mereka akan cuba untuk build up daripada bahagian bawah dengan menggunakan formation back 3, iaitu mereka akan meletakkan Khairul Fahmi, Hereda dan juga Yusri di bahagian pertahanan, dan bola akan dibagikan kepada tiga player ni lah untuk build up daripada bawah. Selalunya Hereda lah yang akan bertindak untuk mendapatkan bola daripada bawah dan dia lah yang akan buka game kepada bahagian hadapan, terutamanya di bahagian sayap dengan hantaran-hantaran lintang ataupun hantaran-hantaran jauh, yang mana boleh saya katakan Hereda mempunyai passing accuracy yang agak tepat dan juga vision yang memang sangat on point lah, yang mana hantaran-hantaran beliau banyak sampai boleh dikatakan hampir 80 ke 90% hantaran Hereda pada perlawanan semalam sampai kepada target yang dia target lah. Jadi daripada build up daripada bawah ni, apa yang spesialnya dengan pembentukan back 3 di bahagian pertahanan pasukan Kelantan, iaitu pemain-pemain di bahagian right back dan juga left back, Syarul di left back dan juga Ghafar di bahagian kanan. Mereka ini akan naik untuk ke hadapan ataupun dalam senang cerita adalah lebih ofensif ke hadapan untuk memberi supporting play kepada bahagian sayap, iaitu Zul Fahmi di kiri dan juga Kenta Hera ataupun Jasmine Minhad di kanan, yang mana apabila Syarul dan juga Ghafar naik sama ada di bahagian kanan dan juga bahagian kiri ni, mereka akan involve dengan perlibatan dalam pergerakan menyerang untuk pasukan Kelantan, terutamanya di bahagian wide area. Boleh saya katakan perlibatan Ghafar dan juga perlibatan Syarul di bahagian kanan dan juga kiri ni lebih banyak daripada perlibatan sebenarnya dari seorang winger seperti Zul Fahmi dan juga Jasmine Minhad di first half. Jadi memang kedua-dua fullback pasukan Kelantan ni dari segi build up daripada bawah telah menyebabkan mereka dah boleh untuk bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Itu yang saya sukalah tentang taktikal yang ada pada pasukan Kelantan. Dari segi idea, memang nampak yang Kelantan mahu attack di bahagian wide area, tetapi daripada segi terjemahan, daripada segi tactical wise dan juga daripada segi tactical adaptation di dalam padang, bagaimanakah pemain-pemain Kelantan mengadaptasikan taktikal tersebut, boleh saya katakan masih banyak perkara yang boleh diperbaiki lah untuk memastikan taktikal tersebut boleh berjalan lancar lagi dalam perlawanan akan datang. Tetapi yang macam saya cakap, memang bentuk corak permainan pasukan Kelantan di first half, mereka memfokuskan untuk attack di bahagian wide area dengan adanya support daripada fullback yang ofensif untuk membantu bahagian winger ketika pasukan Kelantan menyerang, dan di bahagian pertahanan Hereda akan membantu back 2 pasukan Kelantan, iaitu Yusri dan juga Khairul Fahmi. So Kelantan dah tak perlu risau kalau kena counter, still ada 3 player di bahagian belakang untuk menjaga barisan ataupun defend department kawasan pertahanan pasukan Kelantan.
Kelantan. Jadi itu yang pertama yang saya suka, harap faham lah. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Kelantan di second half, iaitu pertukaran yang dilakukan oleh Rizal Zamri Yahya, yang mana membawa masuk Syafiq Al-Hafiz menggantikan Nur Syamil, yang mana kemasukan Syafiq Al-Hafiz untuk memastikan yang Kelantan bermain dengan seorang target man adalah satu tindakan yang sangat-sangat bagus daripada Coach Rizal, iaitu formation Kelantan berubah kepada 4-5-1 dengan meletakkan Kenta Hera sebagai lone striker dan Kevin Bedford lebih kepada winger kiri. Itu adalah satu tindakan yang boleh dipuji. Apabila Syafiq Al-Hafiz masuk, dia kembali kepada position beliau di bahagian tengah, dan kita boleh tengok di second half apabila dengan kemasukan Syafiq Al-Hafiz menggantikan Nur Syamil, Kelantan mula untuk mengubah corak permainan mereka kepada ball position dan lebih kepada untuk mencipta gerakan-gerakan di bahagian tengah dengan sangat-sangat bagus, dan mereka ada player yang boleh connect antara satu sama lain di bahagian tengah. So kita boleh tengok Syed Sobri nampak menyinar di second half, Syafiq Al-Hafiz menyinar di second half, Jasmir Minhat di second half nampak lebih banyak pergerakan, lebih banyak dapat bola, disebabkan Kelantan dah mengubah corak permainan mereka untuk lebih kepada bahagian tengah bagi mencipta gerakan serangan. Jadi apabila pertukaran Syafiq Al-Hafiz ni, dia telah mengubah sedikit corak permainan Kelantan, yang mana ketika first half mereka lebih berpaksikan kepada wide attack menggunakan pemain sayap dan juga offensive fullback, di mana second half mereka lebih tertumpu kepada keseimbangan ataupun stability, sama ada mereka nak menyerang di wide area boleh, nak menyerang di bahagian tengah boleh, dan benda ini telah menciptakan kepada pasukan Kelantan variation of attack ataupun kepelbagaian mereka untuk mereka menyerang menggunakan setiap sudut dalam padang, bukan hanya memfokuskan kepada wide area sahaja. Itu yang saya suka yang kedua tentang pasukan Kelantan lah. Dan untuk kelemahan, apa yang boleh Kelantan perbaiki? Okey, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Kelantan, sekiranya mereka masih lagi ingin mengekalkan corak permainan menyerang menggunakan sayap ataupun wide area ni, mereka perlu memastikan yang bahagian striker mereka tidak terlalu ke hadapan, dan mereka perlu meletakkan seorang yang boleh berperanan sebagai attacking midfielder untuk link up dengan baik di bahagian hadapan, ataupun dalam senang cerita, arti kata lain, mereka memerlukan bahagian attacking force ataupun bahagian serangan yang lebih efisien dan mempunyai target man untuk mereka hantar bola ke bahagian hadapan. Sama ada target man, goal poacher, tu terpulanglah kepada Kelantan bagaimana mereka nak merealisasikan perkara tersebut. Tetapi daripada segi corak menyerang Kelantan di first half, nampak gaya mereka memang kena ada target man atau goal poacher lah, yang boleh menerima bola di dalam kawasan kotak penalti lalu menjaringkan gol. Benda tu sangat penting. Yang kedua, sekiranya Kelantan ingin bermain seperti mana di second half, mereka juga perlu mengadakan ataupun perlu ada seorang lagi player yang lebih kreatif di bahagian tengah untuk mencipta gerakan-gerakan yang lebih baik bagi membuka ruang kepada bahagian serangan dan juga kepada bahagian sayap. Jadi susahlah kalau nak mengharapkan untuk offensive fullback ataupun winger sahaja buat kerja di bahagian sayap, sekiranya bahagian striker tu sendiri tak beberapa nak berfungsi dengan baik. Jadi ada beberapa perkara yang boleh diperbaiki oleh pasukan Kelantan untuk memastikan daripada segi tactical adaptation mereka mampu melakukannya lebih baiklah. Maklumlah dah 2 bulan tak main dan bermain pula di bahagian petang, mungkin itu juga efek kepada bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan Kelantan. Tetapi untuk defense department memang mereka boleh dipuji. Fullback dan juga centre back pasukan Kelantan memang on point semalam daripada segi menyerang dan juga bertahan. Dan untuk bahagian tengah, player yang boleh dipuji adalah Hereda. Hereda memang bagus sebagai holding midfielder, dia boleh untuk backup defense, boleh untuk buat sebagai deep lying playmaker dengan hantaran-hantaran jauh beliau memang bagus. Cumanya di bahagian attacking force dan juga bahagian tengah yang menyerang, Kelantan perlu perbaiki sedikit sahaja. Jadi itu untuk pasukan Kelantan. Secara overallnya memang Kelantan nampak semalam dari segi idea mereka ada untuk buat gerakan-gerakan menyerang, tetapi dari segi execution, dari segi menyudahkan idea tersebut, terutamanya di kawasan final third, mereka masih lagi perlu improve untuk the next game. Manakala untuk pasukan UiTM, kita masuk pasukan UiTM. UiTM semalam apa yang boleh saya puji adalah daripada segi corak bertahan mereka. Mereka bermain sebagai satu unit yang sangat-sangat compact.
mereka berjaya menunjukkan satu corak bertahan yang berdisiplin. Dari segi man marking, mereka berjaya untuk handle Noshaman dan juga Belfort dengan sangat bagus. Kentahera pun boleh dikatakan tidak mampu bergerak dengan bebas disebabkan dikunci dan juga dirantai oleh pertahanan pasukan UiTM. Memang semalam disiplin ditunjukkan pasukan UiTM, mereka memang sangat bagus. Close space, mereka tutup ruang, mereka boleh dikatakan 2-on-1 marking. Bila ada player Kelantan pegang bola, pemain ada 2 player yang akan pergi untuk jaga. Memang sangat berdisiplin dari segi corak bertahan. Dan dalam pada masa yang sama, mereka juga menggunakan corak long ball dan juga counter attack. Boleh dikatakan lebih kepada direct football, yang mana mereka banyak mencari pemain-pemain di bahagian hadapan dengan buat long ball. Dan perkara tersebut sebenarnya membuahkan hasil, yang mana UiTM semalam ada beberapa peluang yang boleh disudahkan, tetapi sayang gagal disudahkan dengan baik oleh barisan hadapan, sedangkan dah berjaya untuk masuk ke dalam D-box pasukan Kelantan dan juga berjaya untuk masuk ke dalam final third pasukan Kelantan. Jadi benda itulah perlu diperbaiki oleh UiTM daripada segi finishing. Sebab daripada segi taktikal memang macam tu taktikal mereka, tetapi yang paling nampak improve adalah daripada semangat dan juga daripada segi determination mereka. Memang nampak lah yang mereka dah berubah daripada 180% lah. Boleh katakan 180 darjah dah berubah berbanding di awal season hari tu. Squad kali ni nampak lebih solid dan nampak lebih berdisiplin. So saya harapkan yang terbaik untuk UiTM. Assalamualaikum, itu saja ulasan saya.